أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab salat, salat berjemaah. Hadis ke-91. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim bab taswiyatus sufuf. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saf lelaki yang paling baik, yang paling banyak dapat ganjaran ialah saf yang pertama, dan yang paling buruk, yang paling sedikit ganjaran ialah saf yang terakhir. Manakala saf wanita yang paling baik, yang paling banyak ganjaran ialah saf yang akhir, dan yang paling buruk, yang paling kurang ganjaran ialah saf pertama. Riwayat Muslim. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saffa min nahiyah ila nahiyah yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum wa kana yaqulu innallaha azza wa jal wa malaikatahu yusalluna ala as-suhufil awwal. Rawahu Abu Dawud bab taswiyatus suhuf. Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya berjalan dari hujung ke hujung sambil menyentuh dada-dada dan bahu-bahu kami untuk meluruskan saf, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bengkang-bengkok dalam saf, nanti hati-hati kamu akan berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati dan para malaikat mendoakan keampunan untuk orang-orang di saf yang pertama. Riwayat Abu Daud. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat berjemaah, hadis yang ke-91 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah ni kita dah sebut kan, ahli suffah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih daripada 5,000 hadis yang diriwayatkan. Hadis yang pertama ni kata Abu Hurairah, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi orang lelaki ialah yang berada di depan. Jadi kita bila semayang, adab kita bila semayang, sebaik-baik saf yang kita pilih ialah saf di depan. Jangan berebut duduk dekat belakang lah. Maksudnya kena berebut duduk kat depan. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan berada pada saf yang pertama. Dan kata Nabi, wa syarruha akhiruha, dan bagi orang lelaki
soft yang paling buruk, yang paling kurang ganjaran, soft yang di belakang sekali. Biarlah kita bagi orang duduk soft belakang ni jenis orang yang lewat. Yang mana dia ambil wuduk, imam dah takbir, itu bagi duduk soft belakang. Jadi kita yang sampai awal sempat solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah ni, kita rebut kejar duduk pada soft yang pertama. Nah, kemudian kata Nabi, wa khairus sufufin nisa akhiruha. Itu bagi orang lelaki. Kalau orang perempuan, kata Nabi, soft yang paling baik pada orang perempuan yang paling belakang sekali. Dan paling banyak dapat pahala. Wa syarruha awaluha. Dan orang perempuan kalau duduk soft paling depan ni paling kurang ganjaran. Terbalik, dia terbalik dengan lelaki. Jadi kita pesan pada orang rumah kita, anak-anak perempuan kita, kalau dia semayang dekat surau, dekat masjid, ambil soft paling belakang. Sebab itu paling banyak pahala dia. Kalau duduk paling depan, paling kurang pahala dia. Itu Nabi ajar begitu kan. Okey. Kemudian hadis yang ke-92 daripada Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni jarang kita jumpa nama dia ada. Bara' bin Azib ni dia sahabat Nabi. Dia ni satu geng lah. Geng kanak-kanak yang beriman awal. Dia ni Abdullah bin Umar, Anas, jenis budak-budak yang rapat dengan Nabi, duduk sekeliling Nabi. Masa Nabi hijrah ke Madinah tu umur dia baru 10 tahun. 10 tahun duduk main-main kejar-kejar dalam masjid Nabawi. Kita tak ada suasana ini. Ini kalau kita tengok zaman Nabi ni dia ada golongan orang tua, golongan pertengahan, budak-budak yang dia train untuk generasi Islam akan datang. Kita ni tak ada. Kita ada golongan OBT nak berumur sikit lah. Kalau boleh kita ada anak-anak yang umur 11 tahun kan, train datang main-main kejar-kejar gitu kan. Ni bagaimana maksudnya Nabi dia mendidik generasi-generasi yang akan datang. Kita kena ada bentuk ini. Jadi Bara' bin Azib ni dia budak-budak umur 10 tahun. Dan disebutkan Bara' bin Azib ni ketika mana berlakunya perang Badar, dia nak pergi, Nabi tak kasih. Macam Abdullah bin Umar juga, beberapa orang sahabat, Nabi tak kasih. Tak cukup umur. Dia mula ikut perang Khandaq, perang Uhud, baru dia ikut. Bara' bin Azib ni dia orang Madinah lah, orang Al-Ansar. Dari sudut hadis, ulama hadis kata dia ni ada meriwayatkan sekitar 305 hadis, orang kuat, seorang pahlawan. Ketika mana berlakunya peperangan zaman Abu Bakar As-Siddiq, peperangan dengan Musailamah Al-Kazzab. Zaman bila Nabi wafat, zaman Abu Bakar tu ada nama dia Musailamah bin Kazzab, ngaku jadi Nabi. Bila dia ngaku jadi Nabi, Abu Bakar ni dia hantarlah tentera Islam. Antara yang kuat ialah Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni lah yang terjun ke dalam dia. Musailamah bin Kazzab ni akhirnya dia menyuruh dalam tempat kawasan perumahan dia. Bara' bin Azib ni lah yang terjun ke dalam pagar Musailamah bin Kazzab, nak bunuh Musailamah bin Kazzab. Dia ni akhirnya meninggal di Kufah, kata ulama, ketika berumur sekitar 80 tahun lah, pada tahun 72 Hijrah. Orang yang hebat. So, dalam hadis ini dia katakan bahawa Nabi SAW yatakhallalus safi min nahiyah. Ini Nabi dia ajar bagaimana bila kita ini jadi imam, jadi Bilal, jadi Siak, kita kena tahulah dekat surau ni. Maksudnya Nabi itu salah satu bagaimana dia nak memastikan bahawa jemaah itu berada pada saf yang betul. Nabi ni yatakhallalu safi min nahiyah ila nahiyah. Nabi duduk depan, dia akan jalan ujung sana, jalan sampai ujung sana, Nabi jalan. Kita ni jarang kita jumpa imam buat je tu. Imam pun habis tengok lurus dan rapatkan saf itu je kan. Lebih-lebih kurang baca hadis sikit, sawu sufufakum kan. Kita tak buat. Tapi ada hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi bila dia tengok, yalah, kadang-kadang sahabat ni ada sahabat-sahabat utama yang biasa semayang. Yalah, ramai yang datang berhijrah ke Madinah, ada orang baru yang tak reti. Jadi ada waktu dan ketikanya Nabi dia tengok, teruk sangat saf ni. Jadi Nabi dia akan pergi pada ujung sana sampai ujung sana. Dia betulkan bau, dia pegang dada susun ni, dia elok. Dan Nabi dia kata apa? Dia kata
Nabi kata la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Nabi kata jangan kamu ni tak betul susunan saf dia. Nanti Allah Taala jadikan hati kamu pun tak berapa nak betul. Jadi Nabi ambil berat tentang susunan saf itu supaya dia lurus, supaya dia sama. Cantik. Kemudian kata wa kana yaqulu innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saff 'ala as-sufufi awal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah merahmati. Satu, Allah merahmati. Kedua, para malaikat mendoakan keampunan untuk orang-orang yang berada di saful awal. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh beri kita baca dua hadis ni. Apa yang kita belajar, kena duduk dekat saf pertama. Orang lelaki, orang perempuan, saf belakang sekali. Kemudian bagi imam, Bilal, kita boleh bantu supaya kalau nampak saf ni tak betul, imam dia boleh berjalan untuk membetulkan saf. Tarik bahu, betulkan susunan, dan kita juga dapat rahmat Allah dan keampunan apabila berada di saf yang pertama. Insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Illal ladzina amanu.